Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Raja Nur Zaini binti Raja Muhammad Zaid wa Ilya Mizati binti Muhammad Ismail wa Nur Atirah binti Muhammad Akhir sanuqaddimu lakum an ilmi usul fiqh ta'rifuhu wa tarifuhu wa tarikuhu wa mudarisuhu wa taksimatul hukmi asy-syar'i. Okey, ta'rif ilmu usul fiqh muqassimatan ila wujhataini, terbahagi kepada dua pandangan, iaitu bi'intibaruhu murakaban idafiyan, usul sebagai mudaf dan al-fiqh sebagai mudafun ilaih. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Zarkashi dan ulama'-ulama' yang sealiran dengan mereka. Wa bi'intibaruhu lakiban. Okay, kita beralih kepada ta'rif ilmu usul fiqh bi'intibaruhu murakaban idafiyan. Usul wa jam'u al-aslu. Usul adalah jamak kepada al-aslu. Al-aslu fil lughah huwa ma yubtana alaih ghairuhu. Al-aslu dari segi bahasa adalah asas yang dibina oleh orang lain. Wa yutlaqu wa yuradu bihi ma'an addatun huwa, dan terbahagi kepada beberapa makna, iaitu ad-dalil, ar-rajih, al-qa'idah, al-mustashab wa al-maqis 'alaiha. Okey, yang pertama adalah ad-dalil. Ad-dalil, takrif ini diberikan oleh ulama'-ulama' fiqh sebagaimana asal bagi kewajipan solat adalah berdasarkan dalil wa aqimus solah. Asal hukum ini bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu dalilnya diambil daripada usul fiqh, yakni pendalilannya. Okey, yang kedua adalah ar-rajih. Ar-rajih, asal bagi sesuatu perkataan adalah hakikat, yakni rajih iaitu tepat. Bagi suatu perkataan yang didengari adalah maknanya secara hakikat, ia bukan majazi. Okey, yang ketiga adalah al-qa'idah. Contohnya, diharuskan bagi orang-orang yang darurat untuk makan bangkai. Kaedah ini menyalahi kaedah asal yang mengharamkan bangkai. Okey, yang keempat, al-mustashab, iaitu asal bagi setiap sesuatu akan menggugurkan tanggungan, yakni kekal hukum asal yang bebas dari sebarang tanggungan yang mewajibkan sehingga wujud sesuatu yang menyalahinya. Misalnya, seseorang meyakini bahawa dirinya suci dan timbul juga keraguan dirinya berhadas. Maka, dia ambil hukum yang asal, iaitu suci, sehingga ada bukti yang menunjukkan dirinya berhadas. Okey, yang kelima, kaedah al-maqis 'alaiha, iaitu asal yang menjadi sandaran kias ke atasnya. Contohnya, arak yang merupakan asal kepada setiap perahan yang memabukkan. Jadi, menurut usuliyin, takrif usul ni dimaksudkan dalam konteks usul fiqh adalah al-dalil, kerana usul fiqh bersumberkan dari dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya tu kan. Okey, jadi sedangkan sebahagian usuliyin memilih kalimah al-asli dengan makna bahasa tadi, iaitu asas yang dibina atasnya sesuatu yang lain. Okey, begitu. Okey, tadi kita cakap pasal usul. Sekarang kita beralih kepada al-fiqh. Al-fiqh tadi sebagai mudafun ilaih. Okey, al-fiqh fil lughah huwa al-ilmu bisyai' wal fahmi lahu wa yasta'malu fi al-Quran lidukatil fahmi. Pengetahuan tentang sesuatu dan pemahamannya digunakan dalam ayat Al-Quran untuk pemahaman yang tepat. Okey, fil istilah, al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasibati min adlatiha tafsiliyati.
ilmu syariah yang diperoleh dari proses pencarian bukti secara terperinci. Okey, sekarang takrif ilmu usul fiqh i'tibaruhu lakiban. Okey. Usul fiqh huwa al-ilmu bil qawaidi wal adillah al-ijmaliyah allati yatawassilu biha ila istinbatil fiqh kama yutlaqu ala hadhihi al-qawaidi wal adillatil ijmaliyah. Okey. Al-qawaid huwa qadayan kulliyah yantabiqu hukmuhuma ala al-juz'iyyati allati tandariju tahtaha fa na'rifu biha hukmu hadzal juz'iyyat wal adillah al-ijmaliyah fahiya masadirul ahkam asy-syar'iyyati kal kuttabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Okay. Usul fiqh adalah ilmu yang mengandungi kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang ringkas di mana ia membawa dan menyampaikan kepada pengeluaran hukum fiqh. Ia juga dipanggil al-qawaid dan adillah al-ijmaliyah. Al-qawaid adalah penentuan yang bersifat menyeluruh di mana hukum-hukum bagi penentuan tersebut diaplikasi ke atas sebahagian isu yang termasuk di dalamnya. Manakala al-adillah al-ijmaliyah pula adalah sumber-sumber hukum syarak yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sekarang, bahagian Al-Farqu bainal fiqhu wal usul. Al-fiqhu yabahasu fil adillah al-juz'iyyah, melihat sebahagian bukti sahaja. Wal usul yabahasu an adillah al-ijmaliyah, yang mencari bukti yang keseluruhan. Okey. Al-faqihu yasiru fid daw'i ma wada'uhu al-usuliyyi min al-qawaidi wad dawabit wa ya'khuzuhu biha ka qawaidil muslimatan. Misalan, al-amru lil wujub wa an-nahyi lit tahrim. Fiqh adalah berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh usul dan menganggapnya sebagai peraturan muslim. Contohnya, perintah untuk perkara yang wajib dan larangan untuk mengharamkan. Wal fiqhu wal usul yattafiqani ala faraduhuma at-tawasilu ila al-ahkam syar'iyyah. Tujuan fiqh dan usul adalah untuk mencapai keputusan hukum. Okey, sekarang kita sampai kepada bahagian yang agak panjang sikit iaitu Nash'ah ilmu usul fiqh. Okey, wujida usul fiqh munzu an wujidal fiqhu. Walakin al-fiqhu sabaqa ilmu usul fiqh fi tadwin. Usul fiqh telah ada sejak awal perundangan, tetapi fiqh mendahului ilmu usul. Okey, al-marhalah al-ula an-nash'atu wa takwinu, kemunculan dan pembentukan. Okey, pada zaman ni para sahabat pada zaman Rasulullah selalu bertanya kepada beliau tentang semua hal berkaitan dengan agama mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan dan menjelaskan kepada mereka tentang peraturan syariah mengenai pelbagai isu. Dan Rasulullah SAW biasanya mengeluarkan fatwa kepada mereka mengikut apa yang menimpa mereka. Oleh itu, tidak berlaku ijtihad pada waktu ini. Okey, tahap yang kedua, al-marhalah as-saniyah an-nuduju wal ijtihad. Wal izdihar. Okey, kematangan dan kemakmuran. Pada zaman sahabat, qiyas dan kata sepakat muncul ketika para khalifah berunding dengan ummah mengenai isu-isu penting, dan qiyas juga digunakan pakai dalam beberapa isu yang mempunyai sebab yang sama. Contohnya,
Kisah Al-Faruq berunding dengan Sayyidina Umar bin Ali mengenai had minum alkohol. Okey, selepas generasi sahabat, para tabi'in mengikut jalan para sahabat dan mengambil fatwa-fatwa mereka dari Al-Quran dan Al-Sunnah, kata-kata sepakat dan fatwa para sahabat, dan jika mereka tidak menemukan, mereka akan menggunakan ijtihad dan analogi. Maka pada zaman ni dah muncul ijtihad. Okey. Lepas tu al-marhalah as-salisah al-iktimalu wa tadwinu, penyelesaian dan perekodan. Ilmu usul fiqh tidak dicatat sehingga abad kedua Hijrah, dan alasannya adalah kerana beberapa perkara. Yang pertama, sebab berlakunya malapetaka baru yang tidak pernah ada sebelum ni. Yang kedua, perdebatan antara mazhab fiqh yang berbeza. Dan yang ketiga, kelemahan bahasa Arab kerana sebilangan besar orang bukan Arab telah memasuki Islam. Okey, kemudian Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama yang menulis ilmu usul fiqh, dan dialah yang telah mengatur, menyusun babnya dan mengasihkan mengikut bahagian dan menjelaskan peringkatnya dari segi kelemahan dan kekuatan. Okey, itu sahaja. ثم أتصل بطرق التأليف بعد الشافعي، iaitu metod-metod penulisan selepas Imam Syafi'i. أولا طريقة المتكلمين أو يسمى به طريقة الشافعي. Yang pertama dinamakan sebagai tariqah mutakalimin atau dikenali juga sebagai tariqah Syafi'i. يسمى به بطريقة المتكلمين لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام. Dinamakan sebagai tariqah mutakalimin kerana kebanyakan penulis tariqah ini terdiri daripada ulama-ulama kalam. ويسمى به بطريقة الشافعية لأن الشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها. Dinamakan juga sebagai tariqah Asy-Syafi'i kerana tariqah ini dipelopori oleh mazhab Syafi'i. ثم في هذه الطريقة يفصل القواعد الأصول الفقه من الدلالة العقلية والنقلية. Dalam tariqah ini ia menghasilkan kaedah-kaedah usul fiqh bersandarkan dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli. Kedua-dua dalil ini juga dijadikan sebagai asas dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. ثم نظر إلى أهم الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين أو الشافعية. Ini merupakan kitab-kitab penting dalam tariqah mutakallimin ataupun tariqah Syafi'iyah. أولا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ثم كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزل الأوصل والمتوفى سنة 436 هجرية. ثالثا كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 هجرية. ثم كتاب المستصفى لحجة الإسلام للإمام الغزالي الشافعي المتوفى سنة 550 هجرية. وطريقة الثانية هو طريقة الفقهاء أو يسمى به طريقة الحنفية. في هذه الطريقة يتم وضع قواعد أصول الفقه على الأحكام التي قررها الأئمة في مذاهبهم. Kaedah-kaedah usul fiqh dalam metod ini diambil berdasarkan hukum-hukum yang telah diputuskan oleh imam-imam dalam mazhab mereka. ومن أبرز الكتب التي ألفت في هذه الطريقة
Antara kitab-kitab yang ditulis melalui metod ini adalah Usulul Jasas lil Imam Ahmad bin Ali Razi al-Mutawaffa sana 370 Hijriyah, وقد حققه الدكتور عقيل جاسم النشمي. ثم الأصول للإمام أبو زيد عبد الله الدبوسي والمتوفى سنة 430 هجرية. ثم كشف الأسرار على أصول البغداوي للإمام عبد العزيز البخاري المتوفى سنة 730 هجرية، وهو شرح لكتاب أصول البغداوي. ثالثا الجمع بين الطريقتين، ini gabungan antara kedua tariqah fuqaha dan juga tariqah mutakallimin. Dan antara kitab-kitab yang ditulis dalam tariqah ini adalah kitab Badi'un Nizam oleh Mazharuddin Ahmad bin Ali As-Sayyani Al-Hanafi الذي الجمع بين عمل البغداوي وكتان العميدي. ثم كتاب تنقية الأصول وسيرة التوحيد بقلم صدر السيارية عبد الله بن مسعود الحنفي. ثم كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي. ثم الموافقات للإمام الشاطبي جمع أصول الفقه والمقاصد الشريعة. ثم كتاب التحرير كمال الدين بن همام. ثم نوصل إلى تعريف الحكم الشرعي. Kemudian kita sampai kepada pengenalan hukum syara'. Al-hukum fil lughah huwa al-mana'. Hukum dari segi bahasa adalah halangan. Wa hukum syar'i fil istilah huwa خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداءً أو تأخيرًا أو وضعيًا. Manakala hukum syarak dari segi istilah adalah perintah atau arahan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada dari segi tuntutan, pilihan ataupun ketetapan. Iqtida' di sini bermaksud tuntutan, sama ada tuntutan berbentuk jazam, iaitu wajib dan haram. Wairu jazam adalah sunat ataupun makruh. Kemudian at-takhir, ini pilihan. Pilihan sama ada untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, ataupun dikenali juga sebagai ibahah yang qasimu al-hukum syar'i ila qismaini. Hukum syarak terbagi kepada dua. Awalan تكليفي هو خطاب الله المتعلق بالأفعال المكلفين اقتداء أو تأخيرا. Itu arahan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari segi tuntutan ataupun pilihan. Dalamnya ada 5 hukum, iaitu wajib, mandub, mahzur, makruh dengan mubah. Al-wajib ma yusabu bifi'lihi wa yu'aqibu la tarkihi. Bermaksud buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Thumma al-mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Thumma al-mubah ma la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqibu ala tarki. Buat tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa. Thumma al-mahsur ma yusabu ala tarki wa yu'aqibu ala fi'lihi. Tinggal dapat pahala, buat dapat dosa. Thumma al-makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqibu ala fi'lihi. Yang apabila meninggalkannya dapat pahala, bila buat tak berdosa. ثم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين لجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا فيه أو مناعا منه. Wada'i merupakan perintah Allah berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang mempunyai sebab kepada sesuatu ataupun
memiliki syarat tertentu ataupun menjadi halangan kepada sesuatu. Sebagai contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salah liduluki syamsi. Ini tunaikanlah salat apabila gelincir matahari. Dalam ayat ini, situasi gelincir matahari itu menyebabkan perintah menunaikan solat. Contoh yang lain dalam firman Allah juga, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah dekati zina. Ayat ini merupakan satu hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Ulama fiqh berpendapat hukum itu sendiri merupakan kesan terhadap tuntutan untuk meninggalkan larangan tersebut. Kita akan teruskan kepada topik saya yang sebenar, iaitu Al-Farq bainal ahkam taklifiyah wal ahkam wada'iyah. Terdapat dua perbezaan yang jelas. Bihasbi Dr. Abdul Karim Zaidan, yumkin ru'yah al-farq baina qanun taklifi wa qanun wada'i minal jawanib. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, perbezaan antara hukum at-taklifi dan hukum wada'i boleh dilihat dari aspek pertama. Syari'atu at-taklifiyah mutalibah bi amri syai'in atau mutalibah bi tarkihi atau mubahah fi'lihi atau tarkihi al-mafrud 'ala al-mukallaf. Fi hin anna qanunul wada'i laysa matluban li'annahu la yaqsudu bihi at-taklif atau al-ikhtiyar illa idza tubayyinu anna al-qanuna mashubun bisyarti أو السبب أو المانع بحيث يعرف كل مكلف متى يدان القانون ومتى يتم خطره. Hukum taklifi merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya atau harus untuk melakukan atau meninggalkannya yang dibebankan ke atas mukallaf. Sedangkan hukum wada'i tak dituntut macam tu. Sebab wada'i ini tidak dimaksudkan untuk pentaklifan atau pilihan, kecuali jika jelas hukum tersebut disertai dengan syarat, sebab atau halangan, supaya setiap mukallaf mengetahui bila hukum itu disabitkan dan bila ia dihalang. Kita akan teruskan dengan perbezaan yang kedua, iaitu الأداء في قانون التكليف سواء كان الأمر بالقيام أو المغادرة أو الاختيار بينهما يجب أن يكون من الأمور التي يمكن للمكلف تنفيذها بقدرتهم وإمكانياتهم المحدودة، وذلك لأن على منهج الفقه لا يشرع القانون إلا باستطاعته وقوته. من ناحية أخرى لأحكام الودع فإنها ليست مطلوبة على إمكانية المكلف، وهذا يعني أن بعض قوانين الودع تطلب إمكانية المكلف وبعض القوانين الأخرى لا تدخل في إمكانية المكلف. Tuntutan dalam hukum taklifi sama ada perintah untuk melakukan atau tinggalkan atau pilihan melakukan atau tinggalkan disyaratkan mestilah daripada perkara yang mampu dilaksanakan oleh mukallaf dengan qudrah dan kemampuan mereka yang terbatas. Hal ini kerana mengikut kaedah fiqhiyah, sesuatu hukum itu tidak ditaklifkan kecuali dengan kemampuan dan kekuatannya. Manakala untuk hukum al-wada'i itu dia sebaliknya, tidak disyaratkan kemampuan mukallaf dalam hukumnya. Apa perbezaan pertama? Perbezaan pertama adalah tuntutan. Untuk taklifi dia tuntutan ke atas mukallaf, manakala wada'i tidak, dia mengikut sebab, syarat atau halangan. Yang kedua ialah untuk hukum taklifi tuntutan ini dia mengikut kemampuan, manakala untuk hukum wada'i dia ada yang mengikut kemampuan, ada yang tidak. Yang untuk ada kemampuan atau tidak saya akan jelaskan
Pertama sekali, hukum wada'i yang memulakan kemampuan mukallaf. Di mana kalau berlakunya sebab, syarat atau halangan tu, maka ada kesan kepada pelaku tu. Contohnya kesalahan mencuri. Syarat telah menjadikan kesalahan mencuri as-sariqah tu sebagai sebab kepada hukuman potong tangan. Jadi sekiranya ada seseorang mencuri, maka perbuatan mencurinya menjadi sebab kepada berlakunya hukuman potong tangan tu. Okey, manakala kalau untuk contoh syarat, pelaksanaan akad dan tindakan merupakan sebab kepada sahnya hukum. Macam tadi kita ada sebutlah wali ataupun akad nikah merupakan syarat kepada halalnya hubungan antara lelaki dan perempuan. Manakala untuk halangan adalah seperti tadi, di mana jika ada pembunuhan waris, maka pembunuh yang daripada kalangan ahli waris tu terhalang daripada menerima pewarisan harta. Kesemua sebab yang dikenakan atas pelakunya merupakan perkara yang termasuk dalam kemampuan mukallaf, sama ada melakukan atau meninggalkan atau memilih untuk melakukan atau meninggalkan. Jadi kiranya semua sebab ni semuanya ada kemampuannya. Kenapa dia mencuri? Dia mampu untuk mencuri. Jadi dia sepatutnya mampulah untuk dikenakan hukuman. Itu fahaman saya. Jika saya salah, tolong betulkan. Untuk kedua ialah hukum wada'i yang tak termasuk dalam kemampuan mukallaf, di mana ianya berada di luar kemampuan. Contohnya penampakan anak bulan, itu bukan atas kemampuan kita. Penampakan anak bulan merupakan sebab kepada kewajipan puasa, tapi itu bukan atas kuasa kita. Ataupun gelincir matahari merupakan sebab kepada kewajipan solat zuhur dan sebagainya. Kesemua sebab tersebut dia berada di luar kemampuan mukallaf, tapi perkara tersebut jadi sebab atau syarat atau halangan kepada kewajipan syarak. Dia termasuk dalam hukum wada'i, tapi dia di luar kemampuan kita. Kita akan teruskan dengan anwa'u al-hukum at-taklifi. Wafaqan لغالبية علماء الأصول ينقسم قانون التكليف إلى 5 قوانين. Menurut jumhur ulama-ulama usul, hukum at-taklifi terbahagi kepada 5 hukum. Ini juga telah diterangkan oleh saudari Atirah tadi. Saya ada sedikit perbezaan daripada penggunaan kata sahaja. Al-awwal wajib, mandub, haram, makruh, wa mubah. Kita akan lihat satu-satu. Ni wajib. Al-matlubul qiyam bizalika bitariqati hazimah atau az-zamiyah. Perbuatan yang dituntut untuk melakukannya dengan cara yang tegas atau kemestian. Walimandub fi'il yatlubu al-qiyam bihi bitariqah ghairu muhaddidah atau ghairu daruriyah. Perbuatan yang dituntut untuk melakukannya dengan cara yang tidak tegas atau bukan kemestian. Tidak mesti, tidak wajib. Haram, liharam huwa ta'rif al-fa'ilu al-matlub tarkuhu bitariqah hazimah, tarkihi bitariqah hazimah atau wajibah. Perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya dengan cara yang tegas atau dengan kemestian. Rabi' al-makruh. Talaba al-fi' tarkihi bitariqah ghairu muhaddidah atau ghairu daruriyah. Kiranya dia perbuatan yang dituntut untuk meninggalkan dengan cara yang tidak tegas atau bukan kemestian. Dan yang terakhir, mubahun. Al-fi'lu allazi qadimuhu syar'i
للمكلف إما أن يفعله أو يتركه دونه أي يختار أيهما أفضل. Perbuatan yang diberi pilihan oleh syarak kepada mukallaf sama ada memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya tanpa perlu memilih mana yang lebih baik antara keduanya. Terdapat contoh ayat untuk setiap untuk setiap hukum ini. Pertama sekali, untuk yang wajib, contohnya ayat tadi saya telah sebut wa aqimus solata wa atuz zakah. Mana dia menunjukkan kewajipan untuk solat. Yang kedua, untuk mandu, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maksudnya ialah apabila kamu menjalankan satu urusan dengan hutang yang diberi tempoh hingga ke satu masa yang tertentu, maka tulislah hutang itu. Okey, keperluan mereka hutang ini merupakan perkara yang sunat maksudnya. Yang ketiga, untuk perbuatan yang haram. La taqrabu zina. Memang haram untuk mendekati zina. Jelas. Yang keempat, untuk perkara yang makruh. Contohnya, maksud ayat, apabila salah seorang dari kamu memasuki masjid, maka janganlah diduduk sehingga melaksanakan solat 2 rakaat. Maksudnya, jika seseorang itu terus duduk sebelum melakukan solat sunat tahiyatul masjid, ini dikira makruh. Dan yang kelima, untuk perkara yang harus, yakni mubah, firman Allah SWT tentang keharusan memasuki rumah yang tidak dimiliki atau berpenghuni. Maksudnya, surah An-Nur ayat 29, tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang yang ada keperluan kamu padanya. Itu adalah beberapa contoh yang boleh saya berikan. Untuk slide yang terakhir, saya akan menceritakan sedikit tentang istilah. Al-istilahat fi tatbiqil ahkam at-taklifiyah, iaitu istilah yang berbeza dalam penetapan 5 hukum at-taklifi tersebut. Untuk row yang atas, wajib, mandub, haram, makruh, mubah, huwa al-fi'lu al-matlub, jadi perbuatan yang dituntut. Manakala untuk row yang di bawah pula, huwa atharihi lil mukallaf, iaitu kesan terhadap mukallaf. Bagaimana cara untuk memahaminya ialah jika hukum itu wajib, maka wujubun lil mukallaf. Hukum wajib, maka wajiblah ke atas mukallaf itu. Begitu juga dengan jika hukum itu mandub, huwa nadmun lil mukallaf. Dan juga untuk seterusnya. Saya membuatnya ringkas kerana ianya slide terakhir. Wal khulasah, hadhihi al-ahkam yanqasimu ila 3 anwa'. Okey, daripada 5 istilah ni, 5 hukum ini, ianya boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Al-awwal, matlubul bil qiyam, iaitu tuntutan untuk melakukan. Tuntutan untuk melakukan terbahagi pada 2, iaitu tegas dan tidak tegas. Tuntutan melakukan tegas ialah wajib, tuntutan melakukan tidak tegas ialah mandub, sunat. Al-thani, matlubun bil mughadirah, tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan meninggalkan yang tegas ialah haram, dan tuntutan meninggalkan dengan tidak tegas ialah makruh. Wa thalith, ikhtiyaru bainahuma, itu pilihan sama ada untuk melakukan atau meninggalkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.